Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal dalam Fast Channel. So, ini dia Poco X5 Pro yang baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia. So, tahun lepas kita ada Poco X4 Pro. Masa tu aku rasa spesifikasi dia pun dah cukup mantap lah untuk smartphone dengan harga bawah RM1,500. Tapi masa first sale memang harga dia sangat-sangat murah. Aku rasa the highest variant pun dijual dengan harga RM1,200 saja. Dan kali ni, dia punya spesifikasi tu memang aku nampak hampir sama juga. Cuma perbezaan yang paling ketara sekali adalah pada bahagian dia punya performance. Untuk chip kali ni lebih berkuasa menggunakan chip kelas mid-range premium dan rekaan kamera dia pun sedikit berbeza. Lain-lain tu nampak macam 95% lebih kurang sama je macam Poco X4 Pro. So, aku nak kongsikan sedikit sebanyak apa benda korang perlu tahu mengenai smartphone terbaru daripada Poco ni untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia. Pertama sekali, apa yang korang dapat dalam kotak jualan ni adalah buku manual dan juga masih ada casing transparent yang lembut macam ni untuk korang match dengan Poco X5 Pro. So kalau kita cuba letakkan kat smartphone ni, memang very simple lah. At least ada case untuk korang nak gunakan pada minggu pertama dan aku prefer untuk gunakan case yang lebih tahan rasak lah berbanding dengan case yang transparent simple macam ni. Seterusnya, pada tahun 2023 Poco masih lagi bagi plat pengecasan dengan kuasa 67W, memang cukup laju, dengan port jenis USB-A bukannya USB-C. Aku tak faham kenapa diorang nak bertukar kepada USB-C port. So untuk dia punya kabel masih dengan kabel jenis USB-C to USB-A. So ini very typical Poco ataupun Xiaomi punya smartphone lah. So guys, inilah dia rekaan baru untuk Poco X5 Pro. So kalau korang tengok betul-betul, memang rekaan dia hampir sinonim macam Poco X4 Pro. Tapi sebenarnya ada perbezaan lagi-lagi untuk bahagian bonggol kamera dia. Kalau reka bentuk dan juga saiz untuk kamera Poco X4 Pro sebelum ni memang melintang ke kanan dan juga besar. Tapi kali ni, pada bahagian kanan ni hanyalah warna hitam saja dengan cop Poco. So dah tak ada bonggol kamera yang besar, dia simplekan sikit dengan bonggol kamera pada bahagian kiri ni sahaja. In fact, rekaan untuk Poco X5 Pro ni memang sebiji macam Redmi Note 12 Pro Speed Edition. So aku rasa diorang just rebrand saja menjadikan ini adalah Poco X5 Pro pada pasaran global lah. Aku rasa pilihan warna kuning ni adalah warna paling cantik sekali untuk Poco X5 Pro dengan dia punya gabungan antara matte finish kuning dan juga matte finish berwarna hitam pada bahagian frame ni. So dia bukannya aluminium tapi menggunakan plastik saja. Masih mengekalkan audio jack 3.5mm pada bahagian atas ni dan ada IP53 rating pada smartphone Poco X5 Pro. Kalau korang pegang smartphone ni, memang rasa dia punya shape tu adalah jenis berkotak bukannya curvy shape, dengan flat pada bahagian belakang dan juga flat pada bahagian depan. So untuk dia punya bahagian bucu ni tak rasa tajam sangat. And untuk cap jari pada bahagian panel belakang ni memang tak ada kesan langsung. Sebab surface belakang ni memang jenis matte finish sampailah pada bahagian tepi bonggol kamera ni. So that's why aku rasa yang rekaan untuk Poco X5 Pro ni bukannya rekaan yang nampak murah. So dia satu rekaan yang memang nampak premium juga. Tapi cuma material body dia saja bukannya tahan lasak sangat. So dia still gunakan plastik lah untuk frame dia. But yeah, aku rasa it's okay untuk dia punya harga yang very affordable dari segi dia punya build quality, looks yang premium dan juga nampak sangat menyelah dengan pilihan warna kuning ni. Fingerprint scanner pada Poco X5 Pro ni pun sama je macam Poco X4 Pro, masih kekalkan dekat bahagian power button. So untuk dia punya rekaan power button pun tak nampak macam ada fingerprint scanner. So dia macam power button yang biasa saja. Dan paling penting sekali adalah fingerprint scanner dia sangat laju untuk korang nak unlock dia punya display. Masih tak ada in-display fingerprint pada Poco X5 Pro. Aku rasa dengan perkara tu dia boleh kurangkan costing untuk jual smartphone ni dengan harga yang lebih murah lah berbanding dengan ada in-display fingerprint. So that's why aku rasa mana-mana pun okey. At least harga dia affordable lah untuk korang dapatkan. Untuk orang yang kurang berkemampuan nak beli smartphone dengan specs yang berlimpah ruah macam Poco X5 Pro ni. So yeah, kalau korang tengok memang sangat-sangat pantas untuk korang unlock dia punya display tu. Dan paling penting sekali adalah display dia masih kekalkan AMOLED 6.67 inci, refresh rate yang tinggi, dengan dia punya rekaan nampak very Poco X4 Pro. So masih ada bezel yang sedikit tebal saja pada bahagian bawah ni, tapi tidaklah setebal sangat. Dengan dia punya stereo speaker lagi, so aku rasa untuk smartphone dengan harga sekitar 1,500 ini dah memang dah cukup lengkap pada bahagian spesifikasi dia. Cumanya untuk bahagian dia punya sound tu aku kurang sikit lah. Sebab yalah, smartphone ni pun tak adalah bagi stereo speaker yang padu sangat. Dia level yang boleh dengar tapi tak apa nak sedap pun untuk stereo speaker pada smartphone ni. So boleh lah untuk smartphone dengan harga sekitar 1,500. Dari segi spesifikasi, smartphone ni basically dia punya bateri masih sama 5,000 mAh dan fast charging pun sama je 67W. Tapi Poco bagi chip Snapdragon 778G
5G. So ada upgrade daripada Poco X4 Pro. Sebelum ni just gunakan 6 series kan, tapi kali ni 7 series. So dia punya prestasi tu memang better lah daripada 6 series sebelum ni. So dia punya level tu aku boleh katakan hampir kepada chip Snapdragon 8 series yang kelas bawahan sikit lah, yang flagship budget. So kalau korang nak beli smartphone dengan prestasi yang bagus, untuk phone Poco tu sendiri, aku rasa Poco X5 Pro ni adalah antara pilihan yang terbaik pada awal tahun ni lah kalau nak bandingkan dengan Poco X4 Pro. Just gunakan 6 series saja. So ini adalah the latest smartphone Poco dan juga chip yang boleh dikatakan cukup bagus sebagai sebuah phone mid range. Tapi untuk UI dia masih dengan Android 12, bukannya Android 13. So itu something yang aku tak sure kenapa Poco masih lagi bagi Android 12 pada sebuah smartphone yang dilancarkan pada awal tahun ni. So kalau korang tengok dia punya software MIUI Global version 14.0.1 versi stable and menggunakan Android 12. Dan dia punya storage pun 256GB dengan 8GB of RAM. So ada dua pilihan varian nantilah dekat pasaran Malaysia. Aku jangkakan dia akan dijual dengan harga sekitar RM1,500 saja. Sebab aku rasa untuk video ni bukannya video review, korang jangan salah anggap. Sebab aku just nak bagi first impression aku saja terhadap smartphone Poco X5 Pro. So basically untuk dia punya rekaan, build quality memang rasa solid, tak rasa smartphone yang murah. Cuma rekaan ni memang rebrand daripada Redmi Note 12 Pro Speed Edition saja. Cuma dia just letak cok Poco je dekat bahagian sebelah bonggol kamera ni dengan pilihan warna kuning yang memang nampak sangat-sangat cantik. Ada upgrade untuk chipset kalau nak bandingkan dengan Poco X4 Pro sebelum ni. Dan aku jangkakan smartphone ni mungkin akan laku keras jugalah dengan apa yang Poco tawarkan. Dengan dia punya kamera 108MP, masih sama je dengan 3 kamera. Yang lain-lain tu ada ultrawide dan juga ada kamera makro, selfie kamera. Tapi smartphone ni hanya boleh rakam video sehingga 4K 30fps saja. Ada juga steady video yang korang boleh enable kat sini. So untuk tukar dia punya frame rate, korang boleh disable balik. Dan kat sini kita just boleh limitkan sehingga 4K 30fps saja. Pada bahagian selfie kamera dia, video hanya limit sehingga 1080p 60fps. Tapi untuk kamera dia pada sebuah phone yang affordable, this is not the best, but at least boleh guna untuk ambil gambar dengan resolution yang tinggi juga, iaitu 108MP. So yeah, aku rasa smartphone ni tak sesuai lah untuk orang yang memang nakkan sebuah phone dengan software yang stable, kamera yang bagus and AMOLED yang cantik. Mungkin kalau korang nak semua tu, korang nak kena spend at least RM2,000 dan juga ke atas untuk sebuah phone mid range yang bagus walaupun menggunakan chip yang lebih kurang sama macam ni. So aku rasa smartphone ni lebih sesuai untuk orang yang mencari sebuah phone dengan harga yang lebih jimat harga dia, affordable dengan harga bawah RM2,000, but nak specs yang besar-besar, fast charging dan semua benda yang diorang perlukan pada phone tahun ni lah. Sebab aku rasa masing-masing dia ada dia punya budget dan juga minat tu tersendiri kan. So kalau orang minat yang ni, beli yang ni. Kalau orang minat yang Poco, beli Poco. Kalau minat Samsung, beli Samsung. So masing-masing ada minat sendiri. Untuk orang nak mencari sebuah phone yang bagus, aku rasa ini bukannya phone yang bagus untuk dia punya software dan juga hardware. Sebab aku rasa kalau korang nak cari phone yang bagus, korang nak kena spend lebih sikit. Tapi ini adalah sebuah phone yang bagus untuk harga dia lah bagi aku. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku punya first impression dan juga unboxing untuk Poco X5 Pro yang baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia. Segala persoalan apa semua korang just boleh kongsikan saja dekat bahagian komen. Aku akan cuba jawab dekat korang semua dalam next video review nanti. Dan untuk pembelian, korang just klik saja dekat bahagian description untuk beli Poco X5 Pro yang terbaru ni, okay? Dan ya, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.